Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sekarang ni kita berada di Tarim dan selamat datang ke channel Muhammad Nazil Abdul Ghani. Channel saya sendiri, saya akan sambung cerita tentang setelah episod 1 dan 2. Episod 1, 2 dan 3, ni episod 4. Saya akan ceritakan sedikit tentang hidup saya, tapi yang boleh menjadi ikhtibar, pengajaran. Yang pertamanya, semasa saya berada di sekolah menengah agama Tok Kelin, sekolah itu didirikan oleh parti PAS di Malaysia. Jadi di situ saya respect ada seorang guru besar di situ. Beliau mensponsor kami sebagai seorang anak yatim tinggal di situ. Dan setelah saya menceritakan ayah saya meninggal apa semua, dan saya pun perjalanan hidup saya bermula yang tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa siapa-siapa di situ lah, di sekolah menengah Taklimiyah Khairiah Kampung Tok Kelin. Di situ saya dapat duduk dengan orang-orang hebat seperti Ustaz Ahmad Yahya. Ahmad Yahya ni, beliau lepasan Universiti Al-Azhar, berusia 21 tahun. Dia sudah menjadi guru besar di sekolah Madrasah Taklimiyah Khairiah Kampung Tok Kelin. Bayangkan, kalau kita baru usia 21 tahun, mesti kita tengah merempit, tengah buat apa, tengah jual burger, tengah masih mencari apa identiti hidup kita kan. Tapi Ustaz Ahmad Yahya ni, dia dah menjadi guru besar sekolah. Yang menjadi dia ni hebat lah. Masya Allah, dia sangat pintar, genius lah orang dia. Dan banyak benda-benda di sekolah tu dia ubah lah. Dia ada buat benda-benda baru. Dan dia waktu dia masuk tu sekolah tu dah berkahwin dah so. Dan waktu tu anak seorang, sedikit sebanyak tempias dia tu kan, terkena kepada saya. Saya ada tiru sikap-sikap dia, sikap yang baik dia. Masya Allah lah. Ketegasan dia pun kita dapat tiru. Ketegasan yang kena pada tempat dia kan. Lepas tu beliau Ustaz Ahmad Yahya ni, apa yang special dia, beliau ni menjadi seorang pendakwah PAS kan. Dan pendakwah juga di Malaysia. Ya Allah. Ujian Tuhan. Okey, masa tu apa kita pun Lal. Ramai pula budak-budak yang tanya, kata masuk TV yang mana? Masuk TV. Aduh, rupanya atas ni pun ada gangguan kau. Ingat kat bawah je ada gangguan. Kita yang cari tempat yang atas bukit ni supaya tak ada gangguan. Ada gangguan juga. Budak-budak ni banyak pula. Okey. Apa lagi saya nak cerita? Tingkatan 4, iaitu umur 15 ataupun 16 tahun waktu tu, saya nak uruskan ustaz-ustaz pergi kuliah ke masjid. Sebabnya waktu tu Ustaz Syawki dia memegang wakil rakyat di kawasan Dun Aluk Mengkudu dulu. Dulu pengasas sekolah Aluk Mengkudu, sekolah menengah tu, tapi selepas tu dia jadi wakil rakyat. Dia menyuarakan untuk ada ustaz-ustaz yang pergi pedalaman surau-surau ni, untuk ni terutamanya surau kampung saya. Waktu tu usia kecil lagi kan, belas, tapi saya boleh uruskan ke surau kampung saya. Nama Ustaz Zakir naik untuk di kampung saya, dan saya bawa ke cari ketua kampung di kampung saya tu kan, iaitu Pak Nyam Musa tu. Dalam pengingat tu dia yang terkenal lah di situ kan. Jadi di surau tu saya uruskan lah untuk ustaz ni masuk kuliah di situ. Untuk kuliah saya buat satu mesyuarat dengan Ustaz Zakir, dengan Pak Nyam Musa, dengan satu kampung tu, untuk dalam satu kampung tu untuk buat
satu kuliah agama di dalam kampung tu, dekat kampung Lam Nyengat sekarang di markas PAS. Waktu tu markas PAS tu buat banyak lah buat operasi di kampung tu. Dia markas PAS ni dia jadi macam surau lah. Dan untuk berdakwah lah. PAS ni dia ada perjuangan dia juga, dia ada macam berdakwah. Ada banyak orang tak suka kat PAS dan ada orang suka, terserah lah. Tapi sekarang ni PAS dah pegang kerajaan Malaysia, masya-Allah. Dan tak apalah, terserah pada individu kan. Cuma dah saya dibesarkan di sekolah PAS, macam tu lah ceritanya. Okey, alhamdulillah tu antara perkembangan yang terbaik yang pernah saya lalui lah. Tu ayah saya dah meninggal. Okey, ketika ayah saya meninggal, waktu tu saya baru tingkatan 2. Saya juga pernah menjadi ketua asrama. Saya ada motor tinggal di asrama tu, motor Honda petak ayah saya letak belakang asrama kalau hari-hari cuti yang tak ada orang di situ kan. Lepas tu saya nak pergi Kuala Lumpur dengan Ustaz Ahmad Yahya tadi. Dia panggil saya untuk ajak saya pergi Kuala Lumpur. Dia rumah Ustaz Ahmad Yahya ni duduk di dalam sekolah. Rumah saya ni sinonim dengan Ustaz Ahmad Yahya ni kerana dalam sekolah tu dia buat rumah di belakang sekolah Madrasah Ta'limiyah Khairiyah di belakang tu. Dan apa-apa masalah dia akan datang jumpa saya. Dia kata jom ke Kuala Lumpur. Saya terus ikut lah, jom. Okey, kita pergi sini tu. Waktu tu bujang, tak ada apa-apa komitmen, tak kahwin lagi. Okey, tu satu. Dan pada saya ingat lagi kata-kata Ustaz Ahmad Yahya saya sepanjang saya duduk tingkatan 1 sampai tingkatan 6 di situ. Dari umur saya 14 tahun sampailah saya umur 18 tahun di situ. Okey, pada tu dia cakap kat saya. Sebelum saya pernah cerita dah, sebelum tu saya kerja ke Kelang Papan kan. Masa sekolah rendah saya pernah kerja Kelang Papan. Pada balik sekolah tu saya kerja Kelang Papan darjah 5, darjah 6 kan. Tapi di sekolah tu Ustaz Ahmad Yahya ni dia cakap kepada saya, dia cakap eloknya kamu buat satu kerja sikit baru saya bagi duit, baru macam taklah duduk saja macam bila saya buat kerja sikit saya bagi upah sikit. Saya pun faham lah sebab kita nak kewangan sikit kan, tapi kita duduk saja tak ada apa-apa kan. Bagi baik kita tolong buat kerja kan. Jadi saya tolong buat kerja di sekolah tu macam kerja tukang, tolong mengecat. Dia bagi kat saya tu memang tak masuk akal lah duit tu. Dia bagi satu hari RM50. Waktu tu banyak lah. Saya dapat duit dari duit poket saya macam tu lah. Lepas tu saya buat kerja tukang, saya mengecat sekolah. Lepas tu kadang-kadang pagi-pagi dia nak pergi sekolah, dia nak pergi ceramah tu, dia nak pergi tugasan sekolah dia, guru besar kan. Lepas tu saya basuh kereta dia. Banyak orang tak tahu lah sebab tu saya rapat dengan dia. Lepas tu kalau ada nak buat longkang sekolah, saya tolong Pek Ho yang datang tu. Kebetulan Pek Ho tu macam ada saudara mara, adik keluarga sepupu macam tu kan. Dia datang baiki sekolah tu, saya tolong dia, saya angkat papan, saya buat macam-macam kerja kat sekolah tu. Saya tak duduk saja. Lepas tu saya satu lungguk tanah besar tu, satu lungguk lori kontainer yang pergi hantar dekat rumah tu untuk rata tanah. Saya habiskan satu hari seorang je. Ni memang cerita ni tak logik, tapi kalau tanya balik Ustaz Ahmad Yahya, dia ingat lah. Dia bagikan saya, dia cakap kat saya kalau habiskan satu lungguk tu dapat RM50. Saya habiskan tu saya dapat RM50. Ya Allah. Itulah Ustaz Ahmad Yahya, guru saya yang saya cintai, yang saya kenang jasa. Okey ke? Lah. Okay. Saya dah ikut satu orang sahabat-sahabat yang nakal-nakal ni. Pengalaman saya terikut, dia ajak, saya pun ikut lah. Ikut dia pergi ke sebuah rumah buruk lah. Sebuah rumah buruk. Rupanya dia isap dadah di situ. Lepas tu dia mula-mula tak tahu. Mula-mula tengok TV tengok. Lepas tu dia keluar dadah dia dah isap. Macam mana tu dia ada sudu untuk kita bakar tu kan. Dah kali semua pengsan. Saya alhamdulillah waktu tu kekuatan iman tu alhamdulillah lah. Dididik oleh ayah lah. Yang kata ayah garang pun semua yang sebelum ni saya cerita tu. Memang kita takut sakit. Kita takut lah dengan ayah kalau dia tak bagi kita isap okok apa semua kan. Orang tua dulu kan garang kan. Garang dia tu membuatkan kita, mendidik kita kan. Lepas tu dia dah semua orang pengsan tau. Pengsan dah kira layan lentok lah. Saya pun lepas tu dia kata boleh tak engkau tolong cucuh. Saya lah orang yang tolong nyalakan api tu untuk nyalakan api cucuh untuk sudu tu, bakar sudu. Lepas tu dia orang semua pengsan.
Saya pun duk ingat dalam hati tu, ya Allah, ni benda tak elok oi. Dalam kita ni kita kena pilih orang yang baik kan. Lepas tu saya keluar dari rumah tu diam-diam belah. Saya keluar terus balik. Saya pergi balik duduk asrama. Tu pengalaman yang terlalui kan. Lepas tu alhamdulillah saya tengok di sekolah tu saya dapat dikelilingi dengan orang-orang baik-baik, orang-orang yang baik-baik, ustaz-ustaz yang baik-baik di sekolah tu kan. Jadi